Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKB Fasa 2 sehingga 9 Jun 2020. Bermula daripada 13 hari bulan sehinggalah 9 Jun 2020. Ini bermakna kerajaan akan mewartakan PKPB ini pada 12 hari bulan dan untuk dilaksanakan pada 13 hari bulan. Bermakna undang-undang di bawah 342 akan terus dikuatkuasakan. Peraturan-peraturan di bawah Akta 342 akan terus dikuatkuasakan. Walaupun jika ada perubahan dari segi SOP dan sebagainya, ianya akan dibuat sewaktu ataupun sebelum PKPB Fasa 2 ini bermula. Dari segi pematuhan orang ramai, saya agak gembira kerana dimaklumkan oleh PDRM bahawa di bawah PKPB pematuhannya adalah sekitar 95%. Walaupun sepatutnya lebih tinggi, tetapi oleh kerana ianya baru bermula dan peringkat ini adalah peringkat menasihat, masih lagi di peringkat menasihat, pematuhan orang ramai adalah agak tinggi. Jadi saya kira walaupun tidak ada peraturan yang begitu ketat seperti yang pernah kita lakukan di bawah PKP 1, 2 dan 3, tetapi orang ramai mulai sedar tentang peranan masing-masing untuk menjaga kepentingan diri masing-masing. Saya percaya kawalan kendiri telah pun mula dilaksanakan oleh rakyat kita. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat kerana mampu untuk mendisiplinkan diri bagi menjaga keselamatan diri. Cuma saya lihat masih ada, mungkin dalam kumpulan 5% lah, masih ada yang membawa anak kecil ke shopping kompleks dan sebagainya, tempat pusat membeli belah. Saya harap keselamatan anak perlulah kita jaga. Walaupun kita ada kebebasan, masih tidak ada akta. Di bawah Akta 342 tidak ada sekatan untuk membawa anak kecil misalnya untuk ke pusat membeli belah. Tetapi seperti saya katakan, tanggungjawab untuk menjaga kepentingan anak kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Jadi saya harap janganlah gunakan kebebasan ini akhirnya kita membahayakan nyawa keluarga kita sendiri. Dari segi laporan polis PDRM tentang pematuhan, semalam di atas nasihat Menteri Kesihatan, PKPD 8 telah pun dilaksanakan di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. PKPD ini berkuat kuasa mulai 10 Mei sehingga 23 Mei yang melibatkan 2,900 penghuni kediaman dan juga premis perniagaan. Oleh itu, kerajaan meminta supaya penghuni bertenang dan memberikan kerjasama kepada para petugas Kementerian Kesihatan dan mematuhi semua arahan pihak berkuasa. Petugas kesihatan akan membuat saringan kepada semua penduduk di kawasan PKPD Jalan Osman ini. Jadi detailnya saya percaya sudah pun dilaporkan di dalam media pada hari ini.
Tadi saya sebutkan tentang laporan daripada PDRM. Dari segi laporan PDRM, iaitu oleh Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM, mereka telah membuat sebanyak 54,739 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,792 pasaraya, 3,684 restoran dan 8,308 kilang serta 2,423 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 785 terminal pengangkutan darat, 117 terminal pengangkutan air dan 49 terminal pengangkutan darat. Jadi pemeriksaan adalah untuk pematuhan. Contoh bank. Kenapa periksa bank? Contoh apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah dari segi pematuhan penjarakan sosial di dalam bank. Dari segi beratur di kaunter pembayaran misalnya. Jadi tugas pihak polis untuk memantau dari segi kepatuhan penjarakan sosial. Begitu juga di restoran. Ya, kilang telah pun dibuka, restoran telah pun dibuka untuk menjamu selera di dalam restoran. Tetapi kita telah pun membuat SOP-nya, iaitu dari segi penjarakan sosial. Berapa orang boleh duduk di satu meja dan sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan oleh pihak polis dan lain-lain untuk memastikan bahawa penjarakan sosial dipatuhi dan SOP lain juga dipatuhi. Bermakna walaupun tidaklah seketat dulu dari segi undang-undangnya, tetapi pematuhan SOP masih lagi diperlukan. Seperti yang saya telah nyatakan bahawa pematuhan SOP jika dilanggar juga menyalahi Akta 342 dan boleh dihukum kompaun RM1,000 ataupun dihadapkan ke mahkamah. Jadi saya menyuruh supaya bukan saja orang ramai, bukan saja orang ramai, tetapi tuan-tuan punya premis perniagaan juga mesti mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga memeriksa kenderaan. Sebanyak 20,928 buah kenderaan persendirian telah diperiksa. Begitu juga dengan 1,624 kenderaan awam. Turut diperiksa adalah 1,788 pasar awam, 2,832 tempat ibadah, 1,168 tempat riadah dan 335 tapak binaan. Sebanyak 3,176 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,507 anggota. Yang turut menyertai mereka adalah anggota Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ dan juga KPDN HEP. Mengenai gerak Malaysia, pergerakan rentas negeri bagi mereka yang terkandas di kampung telah tamat semalam. Dan secara keseluruhannya, PDRM telah menerima dan meluluskan 401,253 permohonan melalui aplikasi Gerak Malaysia dan juga borang manual polis. Semalam, sebanyak 109,309 kebenaran melalui apps Gerak Malaysia dan 1,388 kebenaran melalui borang manual polis telah dikeluarkan oleh PDRM. Dan bagi mereka yang terkandas di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu untuk pulang ke kediaman masing-masing di negeri-negeri lain. PDRM juga telah mengadakan 128 sekatan jalan raya untuk memantau pergerakan rentas negeri. Dan daripada laporan PDRM, pergerakan rentas negeri berjalan dengan baik
kenderaan aliran lalu lintas berjalan dengan lancar dan tiada kesesakan dilaporkan. Malah RNR ataupun rehat dan rawat, kawasan rehat dan rawat adalah terkawal. Tidak ada kesesakan di kawasan RNR dan sebagainya. Walaupun kebenaran digunakan untuk menggunakan tandas, tetapi rakyat pengguna jalan raya berdisiplin dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Jadi sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat kita yang terlibat di dalam Gerak Malaysia untuk pulang ke tempat kerja daripada kampung, mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Oleh kerana semalam telah tamat, maka tidak ada lagi kelonggaran untuk rentas negeri bagi rakyat Malaysia, seluruh rakyat yang berada di kampung atau di Kuala Lumpur untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jika ada kecemasan yang melibatkan kematian dan sebagainya, mereka masih boleh merentasi negeri dengan syarat diluluskan oleh PDRN, oleh pihak polis. Jadi mereka boleh mendapatkan kebenaran di balai-balai polis yang berhampiran dengan rumah mereka. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 5,882 operasi sanitasi termasuk di 80 zon kuning dan merah. Sebanyak 9,512 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Sebanyak 3,134 bangunan kerajaan, 2,107 tempat awam, 2,391 pusat perniagaan, 1,546 kawasan perumahan termasuk PPR dan 334 pasaraya telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 81 operasi sanitasi yang meliputi 28 zon merah dan zon kuning di 9 buah negeri, termasuk 33 operasi di Johor, 19 operasi di Sabah dan 6 operasi di Sarawak. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga semalam sebanyak 228 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 229 pada hari sebelumnya, yang mana 14,268 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 461 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 31,591 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga kini seramai 23,597 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Mengenai keperluan asas, barangan keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan di 1,052 premis perniagaan, termasuk 839 peruncit, 183 pemborong dan 30 penggilang. Secara keseluruhannya, keperluan barangan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan di dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Tindakan akan diambil jika didapati mana-mana peniaga sama ada di peringkat pengeluar, penghilang, pemborong atau peruncit yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga barangan secara mendadak. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian
sepanjang bulan Ramadan ini, kerana seperti saya katakan bahawa keperluan barangan dijamin mencukupi dan mudah diperolehi. Walaupun kerajaan sekali lagi ingin menasihatkan orang ramai, jika berada di pusat membeli belah, di pasar dan sebagainya, penjarakan sosial mesti dilaksanakan. Dan juga kebersihan diri ketika keluar membeli belah untuk keperluan membeli barangan asas, keperluan asas juga perlu dipatuhi. Saya percaya di setiap kawasan, supermarket, pasaraya dan sebagainya disediakan sanitizer dan sebagainya. Saya harap gunakanlah untuk keselamatan diri. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MOA melalui FAMA, iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, juga telah membuka saluran pengedaran barangan keperluan harian basah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan daging. Dari 18 Mac 2020 hingga semalam, saluran pengedaran FAMA telah berjaya melibatkan seramai 1,882 petani, 1,700 usahawan dan 11 pasaraya. Usaha FAMA ini telah berjaya memanfaatkan 2.81 juta pengguna. Baru-baru ini ada ditanya tentang status pengagihan topeng muka secara percuma kepada rakyat. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, kerajaan memperuntukkan 32.6 juta topeng muka untuk diagihkan ke setiap rumah. Proses pengagihan ini melibatkan sebanyak 8.16 juta isi rumah di seluruh negara. Status terkini ialah topeng-topeng muka ini telah pun diagihkan sepenuhnya ke Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah melalui 162 pejabat daerah untuk diedarkan ke setiap isi rumah di kawasan masing-masing. Jadi dari segi pengedarannya, daripada pusat telah pun sampai ke negeri, telah pun sampai ke daerah-daerah, yang mana tanggungjawab pengedaran itu terletak kepada daerah-daerah. Dan saya difahamkan beberapa negeri sudah hampir 100% diedarkan. Cuma mungkin di negeri seperti Sarawak, Sabah mungkin mengambil masa yang agak lama daripada daerah untuk diagihkan sehingga ke setiap rumah di daerah masing-masing. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekali lagi seruan saya, terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.